Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إياك نعبد السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك لسانا راتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Abil Qasimi Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji daripada perbuatan syaitan. Maka dengan itu hendaklah kamu menjauhinya. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Ini muliakan barisan Imam dan Milal. Tidak dilupakan Tuan Nazir, Timbalan Nazir, seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Kampung Salak Tinggi, asatizah, tok-tok guru, para dakatirah, kepimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, puan-puan semua untuk datangkan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal untuk berfikir. Nikmat akal untuk berfikir, dan setiap kali kita memikirkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kebaikan. Malam ni insya-Allah kita sambung diskusi perbincangan daripada buku kitab yang diberi nama Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar karangan Al-Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ni kita masuk pada bab yang ke-14. Tajuknya adalah Syarbul Khamri wa illam yaskur minhu, iaitu meminum arak sekalipun tidak sampai mabuk. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arak ni seperti mana yang kita tahu adalah salah satu minuman, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita meminumnya. Dan arak ni sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku beberapa perubahan sama ada dari sudut hukum dan juga dari sudut jenis-jenis. Antara perbahasan yang dibahaskan oleh para ulama adalah bagaimana kalau arak itu dia buat selain daripada anggur. Kerana arak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama-nama jenis-jenis arak itu ada istilah-istilahnya yang disebutkan oleh dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khusus kepada beberapa jenis arak yang mempunyai sumber yang tertentu. Tapi sekarang ni industri arak, kalau kita sebut industri arak, dah ada berbagai jenis arak, sangat banyak. Kita mungkin tak tahulah, kan? Tapi kalau ada, saya bekerja kadang-kadang dengan orang Cina, bukan kerja dengan dia lah, ada kawan yang kerja sekali. Jadi kadang-kadang kita pun saja sembang dengan dia. Ada beberapa istilah arak yang kita pun tak pernah tahu. Kita anggap semua arak, kan? Semuanya arak. Dia macam-macam jenis, kan? Cerita pasal arak baru-baru ni viral pula, kan? Klepot nasi ayam. Klepot nasi ayam viral, kan? Buat orang kita ni pantang dengar benda viral, test lalu, kan? Terus test. Jadi tanpa mengkaji sebaliknya lah. Tapi alhamdulillah lah, siapa yang tak rasa tu, alhamdulillah Allah selamatkan. Banyak lagi makanan. Hakikatnya manusia ni memang macam tu. Manusia ni bila Allah larang, yang larang itu yang dicari.
Dia fitrah. Orang yang ada akal dan iman, dia akan kawal nafsu tersebut. Dia akan kawal fitrah tu. Kan? Sebab bukannya tak boleh makan, tapi banyak lagi benda yang boleh makan, banyak lagi benda yang boleh minum. Kan? Hakikatnya cerita tu Allah dah cerita dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam apabila Allah larang daripada mendekati sebuah pokok. Kan? Jangan dekati pokok ni, apatah lagi makan buah daripadanya. Kan? Bila larang itulah yang setelah digoda-goda maka makan juga. Jadi manusia tu macam tu. Ada beberapa kajian juga nak cerita tentang fitrah manusia ni, dia kadang-kadang dia sentiasa cenderung untuk buat apa yang dia larang. Ada satu kajian psikologi, dia mengatakan manusia ni dia tak boleh fikir, dia tak boleh berhenti fikir daripada apa yang disebut depan dia. Contoh, apabila saya cakap kepada tuan-tuan, jangan fikir tentang gajah. Bila saya cakap jangan fikir tentang gajah, waktu itulah kita akan terbayang gajah. Dan pakar psikologi juga mengatakan bahawasanya itu juga kadang-kadang refleks kita apabila kita tengah memandu. Kadang-kadang kita tengah memandu ni, apabila kita nampak benda yang berbahaya, kalau refleks kita tak betul, refleks kita bukannya nak elak, tapi kita nak langgar benda tu. Sebab refleks psikologi manusia ni, dia tak boleh fikir dan elak sesuatu benda tu secara terus. Kan? Jadi sebab tu berhati-hati ketika memandu. Sebab refleks kita ni tak tahu kita nak elak ke kita nak langgar. Biasanya langgar lah, kebanyakan langgar. Sebab last minute memang dah tak boleh nak fikir untuk elak. Jadi itu beberapa kajian psikologi lah. Jadi fitrah manusia ni memang macam tu. Apabila dia dilarang dengan satu perkara, kadang-kadang benda tu lah yang dicari. Sedangkan pelbagai pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di muka bumi Allah ni. Dalam bab arak, arak merupakan satu minuman yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan di muka bumi. Dan dalam peristiwa arak ini sebenarnya berlaku beberapa perubahan hukum. Perubahan hukum sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah sebelum berakhirnya riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka arak telah melalui beberapa proses perubahan hukum. Daripada proses yang awal, pertamanya dihalalkan. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan beberapa ayat berkaitan dengan halalnya arak. Halalnya arak. Jadi kalau orang dia kata aku nak carilah dalil halalnya arak, ada. Dalam Al-Quran ada beritahu halalnya arak. Tapi nanti kita belajar sikit-sikit. Sebenarnya walaupun Al-Quran kata dalam Al-Quran cerita tentang bagaimana arak itu sebenarnya boleh halal diminum dan sebagainya, tapi sebenarnya hukumnya telah berubah. Allah sebut dalam surah An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min samaratin nakhil wal a'nab. Sesungguhnya daripada buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Warizqan hasana. Jadi Allah kata, ni peringkat awal. Ayat itu membuktikan manusia ni dia buat arak, dan daripada arak itu dia buat rezeki dia. Dia buat minum, dia buat berniaga. Yang ini dalil halalnya arak. Namun sebenarnya dalam Al-Quran ada satu perbahasan namanya nasikh mansuh. Nasakh mansuh. Nasakh mansuh ni maksudnya apa? Perbahasan hukum dalam Al-Quran yang dihilangkan. Dihilangkan. Sama ada dihilangkan hukum ataupun dihilangkan tilawah. Dihilangkan hukum atau dihilangkan tilawah. Maksudnya ada ayat Al-Quran yang dikekalkan ayat dia, tapi hukum dia dah tak ada. Contoh yang ni, kan? Ayatnya ada, kita baca, tapi hukum halalnya tu dah tak ada. Ada juga ayat dalam Al-Quran ni yang ayatnya tu tak ada, tapi hukumnya tak ada. Ayatnya itu dihilangkan. Dihilangkan. Seingat saya cerita ayat tu kita takkan jumpa dalam Al-Quran, tapi ulama dia sebut dalam kitab-kitab fiqh, iaitu ayat berkaitan, tak silap saya, ayat berkaitan zina. Kan, zina, kalau orang zina tu dia ni orang zina yang sudah berkahwin, maka hukumannya adalah rejam sampai mati.
Itu ada, tapi sekarang dah tak ada. Yang ada adalah az-zaniyatu waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebat 100 kali. Tapi sebat 100 kali itu adalah untuk orang yang belum berkahwin. Adapun yang sudah berkahwin, maka hukum fiqh tu ada, tapi ayatnya telah dihilangkan. Itu termasuk dalam perbahasan nasakh mansukh, kan, ataupun nasikh mansukh, iaitu ayat yang dihilangkan namun hukumnya kekal. Dalam bab arak ni, ayatnya itu ada. Ayat berkaitan bolehnya minum arak itu ada, tapi hukumnya telah dinasahkan. Hukumnya tak boleh guna, kita tak boleh istimbat daripada ayat tersebut untuk mengatakan arak itu halal, kerana penghalalan arak, hukum halalnya arak itu telah dipadamkan dan tidak boleh digunakan pakai. Kemudian apabila peringkat yang pertama arak itu halal, peringkat yang kedua turunkan di Madinah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Maka katakanlah, Allah minta Nabi jawab. Bila dia orang tanya tentang arak judi, apa hukum dia, apa keadaannya, maka Allah mengarahkan Nabi supaya cakap apa? Cakap pada keduanya itu, iaitu pada arak dan judi itu terdapat dosa besar. Fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Terdapat padanya dosa besar dan ada juga manfaatnya kepada manusia. Dan ayat itu kalau disambung, Allah kata, dan sebenarnya manfaatnya itu atau keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu peringkat kedua. Peringkat kedua. Maksudnya tak terus haram. Allah tahu tabiat manusia waktu tu yang memang menjadi minuman seharian, arak waktu tu. Bayangkan kalau contohlah, kalau kita ini benda yang kita buat makan tiap hari, contohnya nasi. Kan? Nasi, tak boleh makan nasi. Baru 2 hari dah menggigil kan. Ni arak, ni cerita tentang arak. Allah tahu tabiat rutin manusia tu, tapi Allah nak bagi tahu benda tu tak boleh. Tapi ada proses untuk mentarbiah, mendidik hati manusia. Peringkat kedua, Allah kata keburukan dia tu lagi besar daripada manfaat. Kemudian masuk peringkat yang ketiga. Allah dah kata halal, memula peringkat ayat menunjukkan halal. Peringkat yang kedua, Allah bagi tahu dia punya dia punya keburukan lagi besar daripada manfaat. Tak kata haram lagi. Peringkat yang ketiga, Allah kata ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati solat ataupun jangan kamu solat sedangkan kamu berada dalam keadaan mabuk. Dah mula haram dah. Iaitu haram pada waktu-waktu yang tertentu, iaitu ketika nak solat. Kalau kita tengok sabab nuzul, kenapa ayat ini turun, adalah berkaitan dengan peristiwa seorang sahabat yang membaca surah Al-Kafirun. Dia membaca surah Al-Kafirun. Dia apabila dia membaca surah Al-Kafirun, bila dia masuk ayat la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang engkau sembah, dia tak baca la depan tu dia tak baca. Dia baca a'budu ma ta'budun. Maksudnya aku sembah apa yang engkau sembah. Maksudnya terus bertukar, hanya dengan hilangnya satu perkataan ataupun 2 huruf la. Jadi ayat tu sepatutnya aku ni tak sembah apa yang kau sembah. Wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kau sembah. Tapi bila la-nya tu hilang, maka dia jadi aku sembah apa yang kau sembah. Menyebabkan turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, kalau kamu nak solat jangan minum arak. Jangan kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Kasih hilang mabuk dulu baru solat. Kan? Boleh dalil ni? Dalil ni, tapi tak boleh juga. Sebab ni maksudnya haram tu seakan-akan sebahagian saja. Jadi kemudian barulah masuk peringkat yang keempat, iaitu peringkat pengharaman secara total, secara keseluruhan. Itulah ayat yang saya baca tadi di awal kuliah tadi. Apabila Allah kata, kan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, tilik nasib dan sebagainya itu adalah rijsun min amali syaitan. Itu semua adalah perkara yang kotor yang tidak membawa keuntungan kepada kamu. Fajtanibuh, maka jauhkanlah. Bila Allah kata jauhkanlah, maksudnya itu dalil menunjukkan haram. Haram buat perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat tadi.
Sebab tu kalau kita nak kaitkan sikit saya minta maaf. Kalau kita nak kaitkan sikit, kalau kita nak membandingkan bagaimana pengorbanan perasaan yang dirasai oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni adalah orang yang setiap hari minum arak. Setiap hari minum arak. Kan? Kalau saya sebut nama-nama itu, nama-nama sahabat yang agung, kan? Tapi dia minum arak. Seakan-akan kita rasa macam tak percaya. Tapi sebab ia adalah budaya waktu tu. Kan? Abdurrahman bin Auf, nama sahabat, antara sahabat yang kaya. Kaya, jutawan, milioner, jutawan. Kalau buat program, memang hidangkan. Kan? Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf apabila turun ayat ni, dia jugalah antara orang yang berhenti terus. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan situasi kita hari ini, bagi saya yang paling dekat adalah kalau ada antara kita ni yang dia merokok. Dia merokok, bila dah tahu merokok tu dulu kan, ada yang kata makruh kan. Dulu ada kata makruh. Hari ni dah tak jumpa dah ulama yang kata makruh, melainkan semua kata haram. Kalaulah kita ni ada jiwa yang besar kan, memang ada usaha untuk berhenti merokok, kita sedang merasakan satu pengorbanan yang dihadapi oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka ni juga adalah orang yang setiap hari itu adalah dia punya rutin, ya. Tapi dia berhenti kerana apa? Kerana menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya lebih besar. Pahalanya sangat besar. Kerana apa? Kerana kita telah menghentikan diri kita daripada terus terjerumus ke dalam lembah maksiat. Tuan-tuan puan-puan dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 4 peringkat 4 peringkat berkaitan dengan arak. Kalau kita tengok juga dalam isu arak ni, dia ada juga perbahasan daripada ilmu usulul fiqh yang bertajuk masalih mursalah. Masalih mursalah. Dalam sumber-sumber usulul fiqh, bila kita dengar usulul fiqh, kita ada istilah fiqh. Kita ada usulul fiqh, iaitu cerita tentang sumber-sumber daripada fiqh. Fiqh ni, hukum ni, dia dapat hukum sebab apa? Sebab ada sumber. Sumber tu apa? Sumber tu daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sumber yang tidak disepakati. Antara sumber yang tidak disepakati adalah masalih mursalah. Al-masalih al-mursalah. Al-masalih al-mursalah ni apa? Sebelum kita masuk tajuk al-masalih al-mursalah, kita kena faham dulu apa itu al-masalih. Al-masalih ni jamak kepada maslahah. Maslahah tu dia punya single, dia punya plural dia masalih. Maslahah ni apa? Maslahah ni kamus kita pun guna bahasa maslahah. Maslahah ni maksudnya kebaikan, manfaat. Tu maslahah. Jadi maslahah ni dalam perbahasan hukum-hukum fiqh, maslahah ni dia ada 3 jenis. Kebaikan, manfaat tu dia ada 3 jenis. Pertama, manfaat tu dipanggil sebagai maslahah mu'tabarah, iaitu kebaikan manfaat yang diiktiraf oleh syarak. Syarak kata ini memang maslahah yang syarak sanjung, memang betul kita kena raikan maslahah ni. Jadi kalau kita tengok maslahah yang diraikan dalam syarak ni adalah daripada 5 tu. Kan? Maqasid syarak, kena jaga agama, hifzuddin, kena jaga nyawa, hifzul nafs, kena jaga akal, hifzul aql, kena jaga akal, kena jaga apa? Kena jaga muruah, kena jaga apa lagi? Kena jaga mal, kena jaga harta, kena jaga harta. Jadi 5 ni antara basic kepada asas kehidupan keseharian kita, perkara yang perlu dijadikan sebagai maslahah. Contoh ulama sebut contoh maslahah yang diiktiraf daripada 5 ni adalah daripada pensyariatan di dalam Islam sendiri. Antaranya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan supaya adanya hukuman qisas, hukuman qisas. Dan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wajib ke atas kamu qisas dalam urusan-urusan yang berlakunya pembunuhan. Kenapa kena qisas? Kita anggap macam qisas tu ganas. Kerana tujuan dia adalah untuk menjaga nyawa. Kan? Kemudian ada juga pensyariatan, contohnya hifzul akal, menjaga akal. Kan? Macam mana cara menjaga akal? Antaranya dengan berlakunya hukuman
had ataupun hudud kepada orang yang minum arak. Jadi kenapa kena sebat orang yang minum arak ni? Supaya untuk menjaga akal. Jadi bila kita sebut supaya, untuk, itulah kebaikan. Jadi kebaikan tersebut dianggap sebagai masalih mu'tabarah ataupun maslahah yang diiktiraf dalam syarak. Jenis yang kedua, maslahah mulghah. Dia maslahah, dia kebaikan, tapi syariat tak iktibar, syariat tak ambil kira. Syariat kata walaupun benda tu kebaikan, dia tak boleh. Contohnya adalah dalam bab arak tadi yang kita sebut tadi. Apabila Allah sebut arak ni dia ada kebaikan, kan? Dia ada kebaikan, cuma keburukannya tu lebih besar daripada kebaikannya. Dalam bab judi pun, kalau ayat kita tengok ayat tadi, Allah kata orang yang main judi ni dia ada kebaikan, kan? Ada kebaikan, kan? Boleh jadi dia kata, aku nanti main judi, nanti aku dapat duit, aku sara anak bini, kan? Nanti aku berdapat duit, aku boleh bagi dekat masjid. Bila aku jadi jutawan, masjid pun boleh jadi cantik, aircon sekeliling, dia kata, kan? Aircon semua, tak ada rasa panas langsung, contoh. Tengah-tengah pun, kan? Sekarang ni ada aircon tengah, kan? Gantung, semua boleh. Kan maslahah tu, kan manfaat tu. Tapi jawapannya adalah itu manfaat, tapi manfaat yang disebut sebagai maslahah mulghah. Manfaat kebaikan yang tidak diambil kira. Tak diambil kira. Walaupun tujuan baik, kan? Walaupun tujuannya baik. Dalam fiqh sebut al-ghayah la tubarrirul wasilah, kan? Tujuan itu dia tidak menghalalkan cara. Tujuan tak menghalalkan cara, kan? Kalau tujuannya apa? Aku nak sedekah kat masjid. Caranya apa? Aku mencuri. Tak boleh, walaupun tujuannya baik, kan? Tujuannya apa? Aku nak infak fi sabilillah. Aku nak tahja pelajar-pelajar pergi ke Timur Tengah, contoh. Maka aku pun main judi. Tak boleh. Kerana apa? Kerana wasilah, cara untuk mendapatkannya itu haram. Jadi masalah mulghah juga contohnya berlaku. Contohnya dalam bab faraid, kan? Dalam bab faraid contohnya orang perempuan kata saya contohnya si mati meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Maka anak lelaki dan anak perempuan ni dia masuk dalam bab asabah, baki. Mereka ni akan berkongsi dengan nisbah ataupun kiraan 2:1. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Perempuan pun kata hukum ni adalah hukum yang tak adil. Adil dalam Islam ni adalah sama rata. Maka kena bahagi sama rata. Lelaki sama, perempuan sama. Walaupun dia nampak macam manfaat masing-masing dapat, tapi dia tidak boleh dilakukan kerana maslahah manfaat tersebut tidak diiktibar dalam syarak. Syarak kata tak boleh buat macam tu. Kecuali dalam bab faraid ada kecuali. Kecuali kalau kita melakukan proses takharruj. Takharruj ni dalam bab faraid ni maksudnya semua waris-waris tu dia kata kami serahkan harta kami, bahagian kami supaya diagihkan secara sama rata. Kalau ada 5 orang tu bagi sama rata. Contohnya ada harta 100,000. Bagi 5 orang, seorang dapat 20,000. 5 waris kata setuju. Maka boleh. Jawapan dia boleh. Itu sebab apa? Tapi kalau contoh daripada 5 orang, 4 orang saja yang kata boleh. Seorang tu dia kata aku tak nak. Aku nak harta aku juga. Sikit ke banyak aku nak harta aku. Kan? Maka tak boleh melaksanakan proses bahagi sama rata. Dan 4 orang ni dia tak boleh tuduh kata seorang ni adalah orang yang kedekut. Sebab itu adalah hak dia yang ditetapkan oleh Allah. Kalau kita kata lelaki ni, orang yang tak nak sama rata ni adalah orang yang kedekut, tak hidung masin, maka kita sedang mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu kena faham ni, hukum faraid ni adalah antara hukum yang Allah sebut secara jelas, sebiji Allah sebut dalam Al-Quran. Laki berapa, perempuan berapa, ibu berapa, kalau ada anak berapa, suami kalau ada anak berapa, isteri kalau ada anak tak ada anak berapa. Antara hukum yang spesifik. Solat Allah tak sebut spesifik dalam Al-Quran, kan? Macam-macam cara solat tak sebut. Allah semua sebut kewajipan tentang solat. Kemudian tapi daripada hadis-hadis menyokong bagaimana cara untuk solat. Tapi dalam bab faraid ni Allah cerita sebiji. Tiba-tiba kita ni orang yang harta pun tak berapa banyak, kan? Ibadah pun tak berapa banyak. Tahajud apatah lagi. Tiba-tiba kita ni,
Kan, kerana hawa nafsu kita mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Baik, jadi nak cerita tentang maslahah mulghah. Walaupun manfaat, walaupun kita kata secara akal kita maslahah manfaatnya adalah kita bahagi semua sama rata. Tapi dalam bab faraid ini kena utamakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam bab riba, kan? Aku kalau nak pinjamkan dekat orang, contohnya aku kena letak apa tambahan sikit, pinjam dengan benefit, kan, dengan faedah. Jadi walaupun sumbernya riba, walaupun mungkin membawa kebaikan dari sudut menambah harta, tapi ia adalah manfaat yang mulghah, manfaat yang tidak boleh diambil sebagai tidak boleh diambil kira. Begitu juga dalam bab arak, dalam bab arak. Kalau kita yang dekat hari ni, dulu saya tak ingat ada satu company tu saya tak ingat, tapi company tu dia secara jelas memberikan keuntungan syarikatnya tu kepada proses ataupun organisasi kristianisasi. Apa tak ingat namanya. Dia tak bukan judi. Dia bagi dekat satu organisasi yang kerja dia memang ajak orang masuk Kristian. Bukan Atomi tu installment. Atomi. Ada Atomi. Dulu adalah orang rasa mungkin ada yang tak pernah dengar lah, tapi orang muda ni banyak yang terlibat dengan syarikat tu orang Malaysia. Jadi bila kita cakap benda tu dah, kita kena cakap benda tu tak boleh, benda tu haram. Ramai orang yang bekerja ni tak terima lah. Kita ambil duit je kan. Tapi kita guna untuk tujuan manfaat dia kepada fisabilillah. Tapi jawapannya tetaplah kan, macam mufti pun dah respon kan. Kalau syarikat tu secara jelas, ni bukan isu kerja dengan company Cina. Isu kerja dengan company Cina hukumnya halal. Kan? Bukannya kita kata kerja company Cina haram. Tak, itu tak boleh kata macam tu. Kita kena tengok prosesnya. Kan? Kalau kerja dengan company Cina haram, kalau bermuamalah dengan orang Cina haram, maksudnya orang Cina tak boleh beli dengan kita, dan kita pun tak boleh beli dengan dia. Kita boleh beli dengan orang Cina pun boleh beli dengan kita. Tapi dalam perkara-perkara melibatkan memasukkan benda tu dalam mulut, kan? Jadi itu kena berjaga-jagalah. Tapi kalau contoh kita nak beli barang hardware, kan? Bagi kat hardware dekat Salak Tinggi ni banyak kedai Cina. Betul tak? Seingat saya lah, saya jarang jumpa kedai Melayu. Melainkan yang jaga tu cashier orang Melayu. Tapi ownernya tetap Cina juga. Jadi boleh, perkara tu halal. Bukannya haram kita melakukan proses muamalat dengan orang bukan Islam. Baik. Jadi nak ceritanya kena ada satu tajuk, satu bab tentang maslahah mulghah, kebaikan yang tidak dikira dalam agama, yang tidak terpakai. Jenis yang ketiga, barulah kita masuk jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ni maksudnya masalih mursalah. Kan? Ada manfaat yang nas, Al-Quran, hadis bagi tahu yang ini memang betul. Ini dia punya manfaat dia. Ada masalah yang nas, syarak bagi tahu betul, ni memang manfaat yang kami tak perakui. Macam tadi minum arak, main judi. Ada bab dalam bab masalih mursalah. Maksudnya manfaat itu tidak disebutkan melalui nas. Dia ada manfaat, tapi Al-Quran, hadis tak bagi tahu secara jelas. Boleh ke tak boleh? Biasa orang masuk bab masalih mursalah ni dia bagi contoh traffic light. Traffic light. Hukum traffic light tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Memang tak jumpa. Jadi kalau tak ada, maksudnya apa hukum ikut traffic light? Sudah. Jadi jawapannya adalah traffic light ni antara bab masalihul mursalah. Dia memberi manfaat, kan? Walaupun manfaat tu tidak disebutkan melalui teks-teks hadis dan Al-Quran, tapi dia diiktibar oleh syarak. Kerana apa? Tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk menjaga nyawa. Itu dah cerita tentang lesen kan. Apa hukum ambil lesen? Kan? Okey. Jadi hukum ambil lesen ni maksudnya kena ambil lah. Kalau tak ambil berdosa ke tak? Jawapan dia tak berdosa lah. Okey. Untuk menjaga nyawa, kita kena ada kemahiran untuk membawa kenderaan. Barulah tidak membahayakan orang lain. Bukannya
untuk menjaga nyawa kita kena ambil lesen? Tak, sebab ramai orang ambil lesen, bawa pun tak kerti lagi. Kan? Jadi walaupun dia ada lesen, kerana tujuan dia adalah apabila kita bawa tu supaya tidak membahayakan nyawa kita dan nyawa orang lain. Jadi hukum ambil lesen tu kan, hukum ambil lesen tu adalah wajib daripada sudut apa? Dari sudut melaksanakan perintah undang-undang negara. Tapi kalau kita tak ambil, tak dosa. Kalau contoh kita memang tak pernah ambil lesen, kita pun bawa motor pergi masjid kan, bawa motor pergi masjid kan, tak ada lesen, lepas tu kita cakap dosa sebab tak ikut arahan pemerintah. Tak betul. Tak betul. Jawapan dia tak betul. Lepas tu baru ni tak pakai helmet kan. Tak pakai helmet pula. Tak pakai helmet ni menyebabkan dia berkaitan dengan risiko. Risiko dia berkaitan dengan risiko. Tapi kalau tawakal tinggi, orang tawakal tinggi pakai serban kan. Pakai serban. Baik. Jadi kita masuk pada bab yang ketiga, masalih mursalah. Jadi masalih mursalah ni tadilah bab di mana manfaatnya itu tidak disebutkan secara jelas daripada syarak, tapi sebenarnya diambil iktibar, dia diterima pakai. Itu dalam bab masalih mursalah. Dan dalam bab minum arak ni juga, sebenarnya ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa Nabi kata dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, muttafaqun alaih. Nabi kata, man syaribal khamra fid dunya hurrimaha fil akhirah. Barang siapa yang meminum arak di dunia, maka diharamkan baginya di akhirat. Siapa yang minum arak dekat dunia, nanti akhirat ni tak boleh minum arak dah. Tu fahamnya gitulah. Jadi memang dekat di syurga nanti memang ada satu sungai. Sungai itu adalah sungai Al-Kham. Sungai Al-Khamru. Al-Khamru ni maksud arak lah. Walaupun sebenarnya ada sebahagian ilmuwan yang mensyarahkan ayat itu secara kiasan ataupun majazi. Memang ada yang menyebutkan secara kiasan. Tapi kita tak boleh nafikan benda tu mungkin memang sebahagian ulama kata memang ada. Baik, daripada hadis ni keluar juga satu kawaid fiqh yang sangat penting. Tadi kita cerita tentang usulul fiqh. Ada satu lagi ilmu namanya kawaid fiqh. Ada lain tu. Dia ada ilmu usulul fiqh, dia ada ilmu kawaid fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah. Apa beza dia? Saya akan cuba terangkan dengan seringkas mungkin. Usulul fiqh ni maksudnya apa? Usul. Maksudnya kita ambil hukum tu daripada sumber, usul. Qawaid fiqh ni pula, qawaid fiqhiyah ni pula, dia sebenarnya hasil mencari titik persamaan daripada seluruh hukum fiqh yang terdapat dalam syariat. Dia ambil hukum fiqh ni contohlah, dia punya kumpulan hukum fiqh tu ada 100. Dalam 100 ni ada satu titik persamaan, maka keluarlah ilmu fiqh, ilmu qawaid fiqh, satu kaedah. Contoh, saya bagi satu kaedah dalam ilmu qawaid fiqh, contohnya adalah al-umur bi maqasidiha. Semua perkara tu dia ikut maqasid dia. Semua perkara tu ikut maqasid. Maksudnya semua benda tu dia ikut niat. Jadi ambil daripada mana? Ambil daripada pelbagai hukum-hukum fiqh yang bagi tahu kalau tak ada niat tak sah, ataupun tak ada niat tak dikira. Contoh dalam bab solat, dalam bab wuduk, dalam bab apa lagi, macam-macam. Cumanya apabila kita sebut qawaid fiqh ni, dia tak boleh jadi sumber. Kita tak boleh berhujah, sebenarnya kita tak boleh berhujah dengan kaedah fiqh, tak boleh. Melainkan sebagai kaedah sokongan saja. Sebab apa? Sebab dalam ilmu qawaid fiqhiyah dia ada bab. Biasa kalau tuan-tuan carilah, sekarang ni saya tengok banyak sebenarnya buku bahasa Melayu yang cerita tentang qawaid fiqh. Dalam bab qawaid fiqh wajib ada satu bab tu bab mustasnayat. Mustasnayat ni maksudnya pengecualian. Dia dah jadi satu kaedah. Kaedah ni macam sifir lah. Kalau kita ikutkan sifir ni maksudnya terpakailah semua benda. Tapi qawaid fiqh dia akan masuk tajuk kaedah, bawah tu dia akan cerita tentang pengecualian. Saya bagi contoh. Contoh kaedah dia tadi, al-umur bi maqasidiha. Semua perkara tu ikut maqasid, ikut sebab dia. Solat, seseorang nak solat kalau tak ada niat, walaupun solatnya tu khusyuk, solatnya tu tak terima. Kan?
seseorang yang solat dengan niat yang bukan dengan solatnya tu, kan? Dia niat zuhur, kan? Waktu tu solat asar dia niat zuhur, kena ulang. Kecuali kalau sawabikul kalam. Kalau sawabikul kalam ni maksudnya tersasul. Tersasul tak apa ulama kata. Tapi nak ceritanya, nak buat satu benda kena ada niat. Baik, apa pengecualian dia? Contoh pengecualian dia dalam bab talak. Dalam bab talak, contoh saya kata, contoh seseorang mengatakan kepada isteri dia, aku ceraikan kau. Dia kata dengan jelas. Tapi dia tak ada niat. Jatuh tak talak? Jatuh. Dia kata, aku ceraikan kau kepada isteri dia. Tapi dalam hati dia tu tak niat. Tak niat pun. Jatuh tak talak? Jawapan dia jatuh. Jadi kaedah tadi, dia kata satu perkara kena dengan niat. Jadi itulah dia panggil sebagai pengecualian. Mengeluarkan hukum semata-mata dengan kawaid, dia tak boleh. Sebab hukum ni kena lahir daripada sumber yang kita tahulah, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam nikah lah. Aku kena menikah. Kau kena niat dulu nak nikah ni. Sudah automatik dah. Okey. Jadi itu lafaz lah. Lafaz ijab qabul lah tu. Itu dalam bahas bab ijab qabul. Niat dia dah mati. Contoh lain, contohnya al-umur bimaqasidihah ni, contohnya dia cakap macam sebelum ni saya pernah cerita. Dia cakap satu lafaz yang lain tapi dia niat lain. Kan? Kan? Aku bagi pinjam lah kat kau motor ni, kau bayar aku RM100. Itu bukan pinjam. Itu sewa. Kan? Jadi dia ikut dia punya konteks lah, konteks dalam perkara tu. Baik. Apa lagi contoh? Contoh kawaid fiqh. Azan lah. Kita masuk dalam ubat-ubatan lah. Ubat tu kan banyak ada alkohol dalam. Kita kena ambil juga ubat tu. Itu dalam bab apa tu? Boleh. Nanti kita masuk bab tu. Bab mudarat mudarat mengambil ubat. Okey. Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Sadaqallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Balik kepada isu arak tadi. Jadi arak ni kandungan yang kita kenal hari ni kita sebut sebagai alkohol, istilah alkohol. Dan kalau soalan daripada imam tadi berkaitan dengan pengambilan ubat-ubatan yang ada haram, ada benda yang haram dalam tu. Jadi pun sebenarnya ada kaedah yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Qawaid fiqh antaranya kaedah, tak silap saya, kaedah tu adalah ad-darar yuzal. Darar yuzal maksudnya mudarat itu hendaklah dihilangkan. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Mudarat pada manusia ke mudarat pada ubat? Mudarat kepada ubat. Semua jenis mudarat lah kepada manusia. Semua jenis mudarat kepada manusia, kepada haiwan sekalipun wajib dihilangkan. Dan daripada qaid ad-darar yuzal ni ada beberapa kaedah lah, antaranya ad-darar la yuzalu bid-darar. Maksudnya mudarat ni tak boleh dihilangkan dengan mudarat. Biasanya bahas bab contohnya dua orang yang terperangkap di padang pasir. Dan dua orang ni tak ada apa nak makan. Khinzir pun tak lalu nak sembelih. Jadi terfikir satu bab, daripada dua orang mati, baik seorang mati. Jadi A makan B, contoh. Logik kan? Daripada dua-dua mati, baik seorang mati. Jawapan dia haram. Sebab ad-darar la yuzal bid-darar. Kan? Kalau cara menghilangkan darar itu adalah dengan membunuh orang, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau menghilangkan mudarat itu dengan cara mencuri, boleh. Contoh seseorang yang kehausan, tak ada air, dah nak mati dah. Dia pun nampak ada segelas kan, air sirap. Ada satu rumah tengah-tengah pada pasir. Contohlah, tak berlaku lah kan. Tapi nak ceritanya terlalu mudarat. Dan dia mengambil air itu tanpa izin tuan dia. Curi lah tu. Maka boleh. Waktu tu boleh, harus. Harus. Tapi harus tu maksudnya tidak berdosa. Ulama kata wajib ganti balik lepas tu. Maksudnya boleh minta halal. Kalau halal lah, tapi nak cerita dia tidak berdosa dengan cara dia mencuri tu. Tapi dia masih perlu menggantikan kalau dia mampu. Jadi tu kaedah, beberapa kaedah fiqh lah. Jadi dalam dulu yang kita cerita, sebahagian masyarakat kita yang contohnya tak nak ambil vaksin, walaupun mufti-mufti kita dah bagi tahu, bagi penerangan kan dalam macam-macam sudut. Jadi sebenarnya kita kena inilah, kita kena amanah dengan ilmu yang Allah bagi, itu je. Bila kita amanah, maka Allah jaga kita. Kita nak, kalau kita fikir jauh sangat pun, kadang-kadang kita ni Covid ke tak Covid, kita akan mati. Kalau kita fikirlah kan. Tapi hukumnya tu dah diterangkan oleh para asatizah, para mufti. Ya. Betul, bukan ubat, bukan ubat yang ni. Tapi jangan sembrono juga. Ya. Okey, selesai. Jadi dalam bab arak tadi, itulah dalam bab ada berkaitan dengan masalah. Dalam hadis yang saya baca tadi, Nabi kata siapa yang minum arak dekat dunia, maka diharamkan dia daripada minum arak di akhirat. Ada satu kaedah fiqh, qawaid fiqh yang muncul daripada hadis ni, iaitu kaedah dia berbunyi man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang mempercepatkan sesuatu sebelum tempoh dia, maka dia diberi balasan dengan pengharamannya. Macam pening sikit kan. Bagi contoh. Contohnya arak tadi. Arak ni diharamkan. Halal bila? Halal dekat akhirat. Tapi disebabkan dia nak ambil arak tu dulu dekat dunia ni, sebelum tempoh dia halal dekat akhirat tu, maka akhirnya diharamkan terus dekat akhirat. Ambil daripada hadis ni. Ambil contoh lain. Contoh lain dalam bab faraid. Dalam bab faraid, contohnya seseorang yang membunuh bapanya kerana untuk mendapatkan harta pusaka. Contoh. Jadi dia bunuh bapa dia untuk mendapatkan harta pusaka. Ikut kaedah fiqh, barang siapa yang mempercepatkan sesuatu perkara sebelum tempoh dia,
dia telah mempercepatkan nyawa bapak dia sebelum tempoh bapak dia tu mati, dia dah bunuh, maka dia diharamkan untuk mendapatkan harta pusaka daripada bapak dia. Itulah kaedah fiqh dia. Kalau daripada hadis Nabi SAW, Nabi kata al-qatilu la yaris, orang yang membunuh ni dia tidak mewarisi. Ulama khilaf dalam bab wasiat. Wasiat, si A ni dia baik dengan B. B tu dia dah tulis wasiat dah, kalau aku mati, orang ni dapat 1/3 hartaku. Dia pun bunuh A supaya apa? Supaya dia dapat wasiat. Ulama khilaf. Tapi jumhur mengatakan kias dengan faraid sama juga, tak boleh juga, tak boleh dapat wasiat. Membunuh ni dia termasuk dalam mawani'ul miras, perkara yang menghalang seseorang daripada mendapatkan miras ataupun faraid. Dalam mazhab Syafi'i sangat ketat. Seseorang yang dia ni hatta qatlul khata'. Qatlul khata' ni maksudnya dia tak sengaja bunuh. Tak sengaja bunuh pun boleh menyebabkan seseorang itu tak dapat harta pusaka. Contohnya dia berburu dengan bapak dia, contohlah kan. Dia berburu dengan bapak dia, tiba-tiba dia berburu dengan bapak dia. Dia qatlul khata' ni maksudnya memang tak sengaja buat dalam mazhab Syafi'i ni, maksud dia dalam mazhab Syafi'i. Dia beberapa mazhab dia kadang-kadang berbeza dia punya pentakrifan. Mazhab Syafi'i ni qatlul khata' ni adalah buat satu perkara, bunuh tak sengaja ni, buat satu perkara yang biasanya tak membunuh tapi mati. Dia boleh matu. Dia boleh matu. Sekejap. saya okey, yang tu Syibul Ahmad. Sorry. Itu tak maksudnya kalau baling batu biasanya tak mati tapi dia mati, itu termasuk dalam seakan-akan sengaja sebab dia dengan niat. Tapi qatlul khata' ni contohnya dia nampak semak goyang-goyang kan, dia ingat rusa, dia pun ambil senapang ke, dia ambil anak panah, dia pun tembak. Rupanya bapak dia contohnya kan. Bapak dia tengah buang air. Jadi bapak dia tu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ikut betul-betul dalam fiqh mazhab Syafi'i, dia kata walaupun tersalah bunuh, tak boleh, anak ni tak boleh mewarisi harta bapa dia. Tapi kalau kat Malaysia jangan tak ikut undang-undang lah. Kat Malaysia kita ada undang-undang, jadi kena ikut pihak autoriti macam mana penetapan hukum. Sebab dalam konsep al-ifta', konsep pemberian fatwa, dia memang sebahagian fatwa ni kadang-kadang fatwa memang ada fatwa yang khusus. Boleh jadi seseorang tu apabila ikut sesuatu mazhab, contohnya mazhab Syafi'i, menyebabkan seseorang tu berlaku mudarat pada diri dia. Jadi memang kadang-kadang ada beberapa hukum fatwa ni daripada Jabatan Mufti kadang-kadang terkait dengan seseorang secara tertentu. Contoh baru ni ada seorang saya dengar dekat radio. Dia tanya ustaz dekat radio tu, dia tanya, saya ni dulu cerai dengan suami. Bila cerai dengan suami, kami dah cerai tu kami rujuk tanpa melaporkan dia kepada pejabat agama. Dan rujuknya itu bukan dengan kata-kata. Rujuk dia tu dengan perbuatan. Jadi apa hukum dia? Tanya kan. Lepas tu ceritanya pula, sedihnya dia kata suami dia pun dah mati. Lepas daripada tu dapat anak pula. Adakah anak tu termasuk dalam anak luar nikah? Berat tu. Sebab tu kita ni kena tahu ilmu agama. Dalam bab rujuk ni, dalam mazhab kita memang mengatakan perlu ada ijab dan qabul, dan tak sah dengan isyarat. Tak sah dengan perkara selain daripada kata-kata. Tak, dia sebelum lepas Abidah tak betul. Dia dah ada 4 bulan kan. Tak ni bain lah. Dia dah habis lah, dah habis dah. Dia cakap dia dah habis dah. Jadi dia masuk dalam talak bain lah. Contoh air mesin kat luar tu kan. Air mesin kat luar tu kalau ikut mazhab Syafi'i tak sah tu. Siapa beli tu tak sah tu. Sebab kita beli air tu tak ada lafaz ijab qabul. Mesin tu tak kata pun saya jual je. Kan, tapi kita masuk duit dia keluar. Kalau ikut mazhab Syafi'i dia kena dengan kata-kata. Tapi sebab tu kalau kita betul-betul nak ikut mazhab Syafi'i, kalau kita nak ikut bagaimana ijtihad mazhab Syafi'i, memang kebanyakan orang Malaysia ni selalu buat, kan. Dia menunjukkan adab, bahkan sebenarnya meraihkan, menghubungkan silaturahim. Dia beli cakap saya beli ya, lepas tu peniaga pun cakap saya jual kan. Jadi itu sebenarnya adalah daripada mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya mazhab lain, jumhur kata boleh, dengan isyarat boleh.
Kita pun kalau pergi supermarket kita senyap je kan. Senyap. Tit tit kan. Ya, senyap je. Lepas tu kita pun hulur kad. Kita pun hulur duit. Kan. Jadi hulur duit tu adalah isyarat menandakan saya redha dengan muamalat ni. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia memang agak ketat sikit. Jadi sebab apa, budaya dah, sebab zaman dah berubah. Bila zuruf keadaan dah berubah, waktu dulu dan waktu sekarang dah sangat lain, maka sebab itulah berlakunya perubahan hukum-hukum fiqh yang berlaku dalam dunia kita hari ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Macam kita soal sedar. Macam saya sakit. Anak kata, apa doktor kata, bapak awak ni kena tidurkan ni. Habis tidur meninggal. Dapat keizinan daripada anak. Itu dia macam mana tu? Tu saya tak tahu. Jawapan dia saya tak tahulah. Saya lupa lah. Kan biasanya jalan lah. Ya. Ada yang hidup lah. Tu kena, itu fiqh contemporary lah, sebab hari ni kena apa? Dia tak, ini daripada apa ni, dia punya harta tu lah nanti. Oh, dia punya harta. Bapak tu ada harta. Tapi dia bukannya niat nak bunuh. Niat bukan bunuh, tak lah. Itu perbincangan doktor. Bapak awak ni kena tidurkan ni. Dia anak tu kata, tidurlah. Kena rujuk pakar miras lah, pakar faraid. Dia banyak letih lah kononnya. Okey. Okey, tak apalah. Tu nanti kita cari kat rumah insya-Allah. Tanya nanti saya pun insya-Allah lah, saya kalau jumpa jawapan saya akan sampai. Okey, baik. Untuk akhirnya saya baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam Nabi sebut dalam sebuah hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fajliduh, fa in 'ada fajliduh, fa in syaribaha fajliduh, fa in syaribaha rabi'ah faqtuluh. Sesiapa yang meminum arak, maka sebatlah dia. Jika dia kembali meminum arak, maka sebatlah dia. Jika dia masih juga meminum arak, maka sebatlah dia. Jika dia masih kembali meminumnya pada keempat kali, maka bunuhlah dia. Hadis ni adalah hadis yang sahih, tapi hukumnya tu dinasahkan menurut jumhur ulama. Jadi saya sebut ni supaya takut-takut kita tak tersalah faham. Kadang-kadang mungkin kita ada simak hadis di institusi mana-mana pun kan. Kadang-kadang ada institusi tempat kerja ni dia masih baca hadis Sahih Bukhari lepas solat. Jadi kalau jumpa hadis ni, kita tahu juga hukum-hukum berkaitan dengannya. Jadi hadis ni walaupun Nabi kata kalau dah minum kali keempat tu kena bunuh, itu sebenarnya hadis hukumnya itu telah dinasahkan menurut jumhur para ulama. Baik, itu saja untuk pada malam ni. InsyaAllah lepas daripada ni kita akan sambung tajuk dosa besar yang ke-6, iaitu al-kibru wal-fakh wal-khaila wal-ujub wat-tih, iaitu sombong, bangga, angkuh, ujub dan bongkak, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Istawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan shaf. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.